Ya, apabila pusaka ni pun bila bergaduh, misalnya rumah ni kita tinggallah isteri kita kan, tinggalkan isteri kita dan isteri kita tu tak bekerja, pendapatan pun berdasarkan ikutlah pendapatan kita ni, tetapi dalam masa yang sama tak berapa baik dengan mertua. Kalau anak ni tak apa lagi kan, anak ni kalau tak rapat mana pun dengan mak ayah ni, at least dia tak adalah sampai hati dia tu nak halau mak dia tu daripada rumah tu. Kalau dia dalam keadaan terdesak macam mana pun nak duit, dia kata tak apa, mak duduk dulu kat situ. Tetapi bila melibatkan mertua, tambah lagi kalau rumah tu nilai dia besar, dan mentua ni pula, kalau si mati tu ada anak lelaki kan, ada anak lelaki, dia dah mahjub, terhijab daripada adik-beradik si mati, memang tak dapat lah adik-beradik tak dapat, semuanya dapat kepada isteri. Kalau dia ada ibu, dia dapat kat ibu, dan kalau dia ada anak lelaki, dapat kepada anak lelaki baki dia. Baki semua dapat ke anak lelaki. Sebab tu waris keramat ni anak lelaki lah, anak lelaki. Jadi bila keadaan macam tu, bila mak ni mertua tak berapa baik, ini situasi ni bukan kat sini lah, situasi ni dekat mana-mana merata tempat lah kan, ni contoh. Jadi mertua ni tak berapa baik dengan isteri ni. Mertua ni dia rasa padan dah, tak apalah, nak buat jahat tu pun janganlah lebih sangat kan, takkan nak halau isteri ni. Isteri si mati ni takkan nak halau, nak duduk mana. Tiba-tiba siapa yang menghasut dia? Adik-beradik si mati kan. Adik-beradik si mati ni dia kata, patutnya mak ada dapat hak, dan pusaka ni adalah pembahagian yang wajib. Dia syarah hukum dekat mak dia. Jadi mak dia pun betul juga. Siapa yang nak duit sebenarnya? Adik-beradik dia. Tapi dia hasut mak si mati ni. Jadi mak si mati pun tak apa, biar saya yang uruskan. Jadi masuklah mahkamah, turun naik apa semua. Isteri ni dihalau daripada rumah dia. Sebab apa? Nak bayar pampasan untuk 1/6. Isteri 1/8 sebab ada anak, 1/6 kepada ibu. Ibu lebih lagi lah, banyak. Jadi kalaulah nilai rumah tu besar, kalau nak tebus untuk bahagian mak ni, duit pula tak ada kan, duit pula tak ada. Jadi bila duit tak ada ni, payah lagi lah. Jadi last kali cerita, jual. Last kali cerita, jual rumah tersebut. Jadi rumah yang kita beli selama bayar bank 30 tahun, 35 tahun ni, habis macam tu saja kan. Bila baru ni berita kan keluar, apa ni, ada ahli politik yang meninggalkan bilion kan, harta dia tu, yang mana mak dia ada mak, dan mak dia tu dah tak boleh berjalan dah kan, tak boleh berjalan, masih lagi tu semangat turun naik mahkamah nak dapatkan harta. Jadi kalau kita fikir logiknya, adakah mak dia yang nak? Kalau kita fikir logik, dah tentulah anak ni bagi kat mak dia ni banyak dah, buat rumah, bagi harta, bagi apa semua, adalah saham pada mak dia tu, anak kan. Tapi sampai sekarang tak sudah-sudah, meninggal tahun dah, tapi turun naik mahkamah. Sebab apa? Ada yang menghasut kan, ada yang menghasut. Jadi sampailah tak sudah-sudah. Jadi itu kita nak kata fasaduz zaman tu kan, fasaduz zaman, zaman kerosakan tu, walaupun cantik dia punya
yang Allah dah tentukan di dalam bab pusaka itu, tetapi disebabkan fasaduz zaman, fi'il manusianya, fi'il sistemnya, ini sekarang ni berapa harta beku? 80 bilion. Jadi kalangan umat Islam, sebab apa beku? Sebab pentadbiran di dalam pusaka tu menyebabkan harta tu freeze, tak boleh nak buat apa. Nak jual tak boleh, nak buat apa tak boleh. Sebab tak tahu, mungkin nama tu nama daripada lama dulu dah. Orang yang dah mati. Lepas tu kematian pula berlapis. Tak selesaikan tanah tu, tu yang jadi tanah haram tu. Tak tahu siapa punya. Kan, siapa punya tanah tu, tiba-tiba ada orang buat tanah, buat rumah kat atas tu. Nak minta beli kat siapa tak tahu. Sebab dah kematian berlapis tu, bila dah kematian berlapis, kita bayangkan mati meninggalkan mak. Tiba-tiba mak pula meninggal. Mak pula ada anak-anak yang lain. Tiba-tiba ada anak ni meninggal pula. Ya, sebab dengan si mati ni lebih kurang sebaya lah umur. Tak lama kemudian meninggal. Meninggal pula dia ada anak pula lagi. Lepas tu sampailah ke cucu cicit apa semua sekali, tak bahagikan juga tanah tu. Pergi pejabat pusaka mahkamah, macam mana nak uruskan ni? Ada tak dokumen dia? Tak ada. Dokumen tak ada. Dokumen tak ada, memang tak ada harapan lah. Sebab kalau pembahagian tu dia nak tengok dari sudut semua sekali jelas. Kan ada dokumen dia milik siapa, waris daripada awal sampai akhir. Jadi panjang cerita dia. Tetapi had tu lah yang banyak sekali lah. Itu kita tak cerita lagi yang menipu, waris yang menipu. Ya, ada abang ni dia tak berapa baik dengan adik dia. Dia tak berapa baik dengan adik dia. Ataupun adik dia masih kecil, tak cukup umur lagi. Jadi dia pergi pejabat pusaka. Dia bagi tahu, kami ni ada 2 beradik je. Patutnya dia ada 3 beradik. Dia sorok 1. Menyebabkan pembahagian tersebut tidaklah berlaku secara adil. Ada orang beranggapan bahawa tak apalah, ni harta mak ayah aku ni. Kan apa salahnya kalau nak guna pun? Apa salah nak guna? Tetapi sebenarnya bila si mati itu meninggalkan harta, dia automatik. Kan bila kita nak dapat harta ni, dia ada daripada kuat bunyi. Dia tukar hak milik tu melalui jual beli kan. Jadi kita nak beli barang tu, pindahnya hak milik tu dengan jual beli. Dan ada juga pindah milik tu berlaku dalam keadaan si mati tu meninggal menyebabkan secara autonya tanpa kita ikut proses apa pun. Tetapi sekarang ni ada pentadbiran lah. Proses pentadbiran tu, tanah kena tukar nama, penama dekat dalam bank, kena ada proses. Tetapi kalau dalam Islam, dia proses itu auto. Maknanya pemilikan itu pindah daripada si mati ini meninggal saja, auto jadi kepada waris dia, tanpa perlu buat apa-apa pun. Jadi kalaulah ada di kalangan waris itu tidak membuat pembahagian secara adil, maka dia menyebabkan, dan waris pula tak redha, menyebabkan dia memakan daripada harta yang haram. Dia memakan harta yang haram lah, sebab hak tu milik orang lain sebenarnya, bukan milik dia. Sebab tu kadang-kadang budaya kita ni, dia suka bila tangguh. Bila tangguh.